Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya saya kasihi dinda saya, ya habibi Ustaz Jeffrey Al-Mahmudi, tuan-tuan sidang hadirin yang dikasihi rahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini hari keberapa dah Ramadan? 13 ke 14? 13. Jadi alhamdulillah kita dah pertengahan Ramadan ya. Lepas tu dah nak masuk penghujung Ramadan dah. Dah berapa juzuk dah baca Quran? Habis dah? Khatam dah? Berjuzuk-juzuk. Quran ini, tuan-tuan, kita ada hak dengan Al-Quran. Nak cerita baca Quran. Apakah hak kita pada Al-Quran? Ada 5. Pertama, hak tilawatul Quran. Kena baca Quran. Quran ni tak boleh letak atas halang, letak atas almari kan, simpan dalam beg. Dia kena baca. Nak baca ni mesti bita'allum, kena berguru. Bukan boleh baca pakai tulis ikut Rumi, A-L-H-A-M. Kita nak baca alham ke alham kan? Sebab tu kena berguru, kena tengok bagaimana makhraj huruf yang keluar daripada tok guru. Kena tengok dia nak sebut macam mana, alhamdulillahirabbil alamin ataupun alham. Sebab tu kalau baca Rumi A-L-H-A-M silap kita sebut. Kena berguru, kena tengok macam mana makhraj keluar tu, keluar daripada mulut tok guru. Sebab saya pernah cerita kan, saya duduk di Madinah. Madinah ni kalau tuan-tuan pergi melalui pintu belah Babul Umar, Babul Abu Bakar, tu banyak tok guru ramai. Tok guru yang hebat-hebat lah. Mereka duduk sambil duduk zikir, kadang hafal Quran, baca Quran. Saya tengok ada satu tiang tu, anak murid dia ramai. Nama dia Syekh Ubaidillah. Masa tu 2006 saya pergi haji. Syekh Ubaidillah ni dia umur dia 120 tahun masa tu tapi dia tak ada dah, meninggal dah 2006. Yang hebat tok guru ni, mata dia buta. Bila mata buta, anak murid dia lebih kurang macam ni lah. Dia akan duduk lepas subuh, lepas tu dia rehat saat lebih kurang pukul 10.30, lepas tu dia sambung balik. Anak murid dia akan baca. Dia hafal Quran. Jadi hebat-hebat. Sebab tu pentingnya Quran ni kita kena berguru. Jadi anak murid ni bila duduk dekat depan dia, anak murid a'udzubillah, dia akan sebut nama Muhammad. Betul. Dia boleh ingat. Ustaz Jeffrey agak-agak ingat dah semua anak murid ni. Taubat tak ingat. Kan saya pun tak ingat, anak murid 100 orang tak ingat. Kadang-kadang dia mai jumpa di luar kan, anak murid ustaz dah. Hang tahun bila? Tak ingat. Kadang dia main tengok, ustaz kenal saya tak? Ramai kita dah bawa pergi umrah kan. Kadang-kadang main jumpa, ustaz, saya pergi umrah dengan ustaz nak. Ustaz kenal tak? Saya pun tengok, kenal. Kalau panjang kenal tu, tak kenal lah tu. Taubat tak kenal kan? Ni anak murid dia ni baca Muhammad, naam ya Syekh. Betul. Punya hebatnya, walaupun mata buta. Main Yusuf, betul. Semua betul. Saya kata dia ni hebat sungguhlah. Boleh ingat nama anak murid. Saya pun ambil kesempatan ni, aku nak ambil sanad Fatihah tu dah lah. Saya pun elok tengok anak murid ni nak habis. Saya pun kesot daripada belakang tu. Kesot sampai dekat dia, habis dah anak murid. Jadi nak masuk waktu lohok lah. Jadi saya pun, ya Syekh. Saya sebut, ya Syekh. Terus dia mata buta kan. Dia buat macam ni. Maksud dia, aku tak pernah dengar suara hang ni. Kan? Ya Syekh. Terus dia tanya, anta minai? Kamu daripada mana? Ana dari Malaysia. Malaysia? Sebab tu ingat kalau pergi Arab, pergi Mekah, kalau dia sebut Malaysia, maksud dia negara Malaysia. Kalau Malaysia, bangsa Melayu. Malaysia? Naam ya Syekh. Ismuki, nama apa? Abdullah Khair Qais. Dia kata, nama apa? Abdullah Khairi. Bagus dia kata. Apa maksud dia? Hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku lah. Qais dia kata. Madza turid? Dia kata, anak apa? Ana urid an aqra'ul Quran Fatihah faqat. Fatihah bas. Dia cakap Arab Fusahah.
Dia nak Fatihah saja. Fatihah? Tafadhal. Sila. Kita pun penderah. Masa tu umur 30 lebih, mengaji dulu alif Fatihah A. Bukan A. A kan? Alif bawah I, alif depan U. Ataupun alif kan? A, I, U. Saya pun baca A, U. Penderah bahasa je hebat dah. A, U. Dia buh penampak. Pang, kata kena. Kena penampak. Dalam hati aku, tombok orang tua ni mampus ni. Terus masuk perkuburan bakit kan. Tapi sabar sebab tu mengaji, kak, kena sabar. Berguru ni nampak belajar-belajar. Siapa pernah kena rotan dengan ustaz? Dia angkat tangan. Tak kena sabar tu. Kena rotan biasa, baru jadi manusia. Ni saya umur 30 lebih kena bernampak. Kena tu. Ya Allah. Laisa lahjah Arabiyah. A'u. Saya tak boleh ubah. Sebab tu kita nak baca Quran. Sebab tu disebut tadarus. Tadarus ni dengan ramai. Jangan bubuh tadarus sampai 20 orang. Kan khalifah tu baca, bos muka pula. Lepas tu yang ni semuka patah balik, khalifah lena. Bos 5 tu dah 5. Khalifah dah khalifah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Habis muka ni sambung. Baru tak lena. Tu penting tadarus. Kena tengok ni makhraj yang keluar daripada tok guru yang dia khalifah tu. Jadi macam itulah saya kena tu. Laisa a'u. Saya tak boleh ubah. Sebab umur 30 lebih. Khalas dia kata. Dia suruh berhenti. Roh. Sebab tu kita tahu kalau kita pergi Mekah, jaga orang Melayu kita, tambah-tambah orang perempuan. Bila masuk kan Masjid Haram, kebanyakan sembahyang orang perempuan tengah jalan. Tengah jalan kan kita Allah Arab kata, barra. Barra tu maksud dia polis tu marah tu. Barra tu maksud dia beredar. Tiba-tiba kita buat tak tahu ya. Usalli barra kita barra Barra tu beredar, tiba-tiba tak beredar juga. Arab kata apa? Itlaq barra tu dia marah sungguh, maksud dia berambuh. Jaga. Makcik, abang, kakak, kalau masuk semayang dekat Masjid Haram, dia kata itlaq barra. Berambuh. Kita semayang juga buat tak tahu. Dia akan sebut Roh tu maksud dia apa? Maksud dia jasad hang ku tak mau tengok, roh hang pun nak tengok. Tu dia marah sungguh tu. Tu kalau kata roh, maksud dia kata apa kat saya? Roh. Maksud dia apa? Aku tak mau tengok hang. Saya pun bangun. Tapi dia kata, ya Abdullah khair. Bukra jihana. Esok datang dia kata. Istani aku tunggu. Saya dalam hati taubat aku tak mai dah. Hang boh menampak, hang suruh aku mai. Tapi saya pi juga. Sebab tu nikah kan. Nikah lah, saya pun bukan muda, 56 lah, cucu dah. Kita dalam mengaji ni, al-ilmu bita'allum, kena sabar. Apa jadi pun, orang yang dekat dengan agama ni ujian. Saya baru ni, ada seorang, dia baru memahami agama. Duduk dengan saya, bergaduh suami isteri. Dia kata, Ustaz, saya dekat dengan agama, tak pernah bergaduh dengan isteri saya. 14 tahun dah kahwin. Tapi bila nak baca Quran, nak belajar agama, mulalah berasa jealous, berasa cemburu isteri saya ni. Bergaduh. Saya kata, tu ujian biasa dalam agama ni. Kan? Kami orang agama ni lagi dahsyat. Kena fitnah, kena kata macam-macam. Buat tak tahu kan? Tapi macam itulah. Jadi saya dalam hati, esok aku mesti datang. Saya pun duduk di belakang. Dalam hati, taubat dia tak ingat nama. Kalau dia tak panggil, aku tak pergi dah. Aku kena nampak dah. Saya pun duduk. Rupanya habis anak murid dia angkat tangan. Aina Abdullah Khair. Terus, mana Abdullah Khairi? Saya pun, Allah dia kenal. Maujud ya Syekh, ta'al hana, gharib minni. Datang dekat dengan aku. Ijlis hana, mari duduk sini. Saya pun kesok lah. Saya tak ingat kan hari pertama kena nampak. Saya duduk dekat lagi. Iqra. Bismillah. Saya bismillah. Kita 30 tahun lebih. Dia penampak belah kiri pula. Pendepang kena. Lupa. Tak sempat nak elak. Kena tu. Aku somosot dagu dia ni. Dengan gigi palsu keluar, mampus orang tua ni. Kita ni kan jenis muda, tak sabar. Kamti dia penampak. Tapi saya sabar. Waktu adik kalau kena rotan, biasa. Jangan duk mengacum kat mak ayah. Kamu akan jadi manusia selepas ini. Kalau kena marah dengan ustaz, biasa. Itu biasa. Akan jadi manusia. Saya pernah kena rotan dengan ayah saya, umur 11 tahun. Sekarang saya jadi manusia. Kena rotan dengan wayar telefon besar ni. Sampai lekat bekas ni kat punggung ni. Sampai luar pun ada lagi. Hampa nak tengok aku nak selak. Tapi alhamdulillah kerana bekas tu saya jadi manusia sekarang, jadi ustaz. Kalau tidak tak tahu saya nak jadi apa.
Ni pengorbanan. Jadi saya pun tak apalah, dia kata bismillah, khalas, dia kata roh bukra jihna. Esok datang pula. Dalam hati dua-dua dah kena dah ni. Esok aku sedia benteng. Esok saya tunggu. Dia ingat, ya Abdullah ta'al hina. Saya pun pergi. Dia mata buta, umur 120. Saya pun standby dah. Apa nak jadi, dia tampak aku elak. Dia pun duduk jauh. Okay, nabda bi suratul awal min suratul Fatihah. Alhamdulillah. Yang kita baca Alhamdulillah. Laham dia tanya. Kan laham bahasa Arab maksud dia apa? Daging. Laham laham khinzir, laham bakar, laham dajas. Laisa laham. Al-ha ha ha ha. Kan sebab tu tak boleh ALHM. Dia kena ha pedas. Alhamdulillah, sebab tu kena berguru. Quran, hak kita dengan Quran pertama kena tilawah, berguru. Tengok macam mana lahjah huruf yang keluar. Sebab tu bila kita bacakan Alhamdulillahi Rabbil Waladhdallin, kita sebutnya dah. Tu kita sebut tak? Kan gigi ni, gigi ada kan? Ni lidah ni kena letak kat gigi taring. Waladhdallin. Betul tak? Kita gigi tak ada waladhdallin. Betulnya waladhdallin ni. Ni letak kat sini. Sebab tu kena ada gigi. Kalau tak ada, bubuh gigi palsu. Nah, kena ada ni nak keluar makhraj huruf tu. Jadi saya pun alham, laisa alham, alha. Saya tak boleh. Duk tak 30 lebih nak ubah susah. Sebab tu nak mengaji ni main-main pencen susah. Kan? Tapi tak apa, kena sabar. Sabar juga boleh insya-Allah. Kan? Sebab tu budak-budak yang hafal Quran ni masuk muda-muda. Kalau masuk 60, mampu. Hafal surah Fatihah tak boleh belah terus kan. Sebab tu kena sabar, senang sabar. Sebab tu saya pun alhamdulillah waladhdallin hari ke-10 habis. Saya pun pegang tangan dia. Ajastuka hadza suratul Fatihah, disebut daripada Muhammad, Nabi Muhammad ni terus ijazah turun ni, dia ingat tu. Sampai dekat dia bagi saya. Saya pun qabiltu hadza ijazah, saya pun cium tangan dia. Saya pun cium dahi dia. Alhamdulillah, ada satu kelebihan bila kita mengaji berguru. Sebab tu bukan saja baca, kena berguru. Sebab tu pentingnya ada tadarus. Duduk tok guru baca, dengar dulu. Kan, bila dengar orang ni baca malam pertama Ramadan, mesti baca tak berapa elok. Tok guru jangan tegur lagi. Dia mula alif lam mim za. Terus tok guru, "Wai!" Balik terus pakai tak mai dah. Jangan marah lagi. Biar Quran ni 2 minggu baca, dia akan lancar. 2 minggu ya kita baca. Ni macam kita kan Ramadan ni. Tuan-tuan jangan terus ambil satu juzuk habis daripada solat subuh. Jangan. Biar istiqamah. Macam mana? Lepas subuh kan setiap satu juzuk ada 10 muka surat kan? 10 muka. 10 lai. 20 muka surat. Bagi saya setiap solat aku mesti baca 2 lai. Jadi maksudnya lepas subuh 2 lai, zuhur 2 lai. Sekarang ni tak susah. Tak perlu bawa Quran. Dia ada satu aplikasi nama dia Tartil. Kakak download Tartil. Ni Tartil ni macam ni. Allah senang, bawa pergi mana pun kita boleh baca. Kalau Quran kita tension kan, mana dia Tartil ni macam ni bentuk dia. Tu, tekan ya. Dia akan keluar. Ni surah yang saya akan sambung. Dan hebat Tartil ni, kalau kita di penceramah Ustaz Jeffrey, kita tak tahu ayat ni, aku ingat ayat ni. Kita pun baca wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, automatik dia akan bagi tahu surah apa, ayat apa, tafsir apa. Hebatnya Tartil, free TARTEEL. Dia kata saya telefon pun tak ada, jam. Semua ada telefon, mudah, jadi senang. Pergi duduk dekat supermarket, tak ada wuduk, terus baca. Dia akan sambung bila buka ya, dia akan sambung terus. Syarat dia kena ada internet lah. Macam ni surah ni, saya tahu, saya baca tang ni dah. Jadi tak akan lari yang tu. Jadi kalau kita kadang-kadang bubuh apa tanda dalam Quran, tiba-tiba jatuh tanda, lupa tak mana. Jadi automatik dia akan terus sambung. Itu pentingnya. Sebab tu kan, hak kita dengan Quran pertama tilawah kena baca. Yang kedua apa? Tadabbur. Kena faham. Kena bagi faham Quran ni. Quran ni kalau kita faham, kita akan boleh cakap Arab. Kan? We can speak English if we have a vocabulary, isn't it? Saya cakap orang putih sikit no. Kita boleh cakap orang putih ni bila kita ada vocab. Tak ada vocab, kalimah.
Macam tu kita boleh cakap Melayu ni pasal apa? Kita ada kalimah. Ini Melayu kata apa? Kipas. Kalau tak tahu kipas boleh sebut tak? Tak boleh. Ni meja, ni mikrofon, kan? Ni telefon, tu apa nama lampu, tu aircon, ni apa nama dinding. Bila ada kalimah boleh cakap bahasa Melayu. Macam tu orang putih. Ada kalimah boleh cakap orang putih. Macam tu Arab. Saya macam mana nak memahami Al-Quran? Umur 26, saya memahami Al-Quran dengan saya hafal juzuk apa nama pertama, iaitu surah Baqarah. Surah Baqarah ada berapa juzuk? Ada 3 juzuk. Saya hafal macam mana? Alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu zalika al-kitab Quran, la tidak raiba ragu, fihi fi dalam, hinya hudan petunjuk lil bagi muttaqin orang yang bertakwa. Saya hafal satu-satu. Bila hafal ayat tu, apa nama kalimah tu akan sama pada surah yang lain. Jadi kita boleh faham. Bila faham, hak dengan Quran yang kedua kena tadabbur bagi faham. Kan? Orang baca falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Oh, kita dengar, oh, fatah, oh, buka, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kita faham. Bila faham, semayang khusyuk. Sebab tu kalau jadi imam, pertama baca biar pendek, yang kedua baca surah orang biasa. Orang yang biasa jangan baca panjang sangat. Ini pi hantam surah orang tak pernah dengar. Tu yang kita Allahu akbar, dia baca surah apa betul. Kita lah kali tak faham, lah kali kita baca apa? Papan kenyataan. Duit masuk bulan ini. Baca yang tu, lah kali tengok, lah kali tak tahu apa. Berbuka 7.32. Kan? Dah tak tahu, dah tak faham. Tapi bila faham, tuan-tuan akan dengar khusyuk. Oh, ayat ni cerita kat aku ni. Ya Allah, neraka ni. Sebab tu orang boleh teriak. Yang kita orang teriak, kita tak tahu apa. Sebab tak faham. Kalau boleh ni, tadabbur bagi faham. Dan bila faham, tuan-tuan mungkin senang boleh cakap Arab. Boleh cakap Arab. Dan Quran ni hebat tak hebat, tuan-tuan pergi Mekah boleh guna. Saya ingat pak saudara saya kan, dia pergi Mekah kan. Dia hafal Quran 4 bulan tu. Dia pergi pakai kek ihram, cari-cari apa nama hotel tak jumpa. Dia pergi jumpa. Arab dia tak boleh sebut fa tau. Kalau fa dia sebut ba. Kalau polis jadi bulis. Kalau Penang jadi Binang. Kalau Pahang Bahang. Kalau Perak, tuan-tuan sebut ni. Dia tak boleh sebut fa. Fa ni susah bagi dia nak sebut fa. Jadi dia akan sebut ba. Jadi bapak saudara saya pergi kat polis tu. Bulis tu kata, limadha ya syekh? Ana nak kata apa? Sesat. Ana sesatun. Dia pergi hantam lah sesatun kan. Dia buat macam tu, kau lah boleh tu faham kan. Boleh tu ma'araf madad takallam, aku tak faham cakap apa. Ana tu saya. Ana sesatun. Ma'araf madad takallam. Dia tengok Quran. Tak ada. Kalau sesat guna ayat ni. Dia pun bulis. Ana fi dhalalin mubin. Aku sesat yang nyata. Oleh tu Masya Allah. Lepas tu dia tak berhenti. Dia kata ihdinas siratal mustaqim. Dia kata tunjukkan aku jalan yang lurus. Maksud dia sesat lah tu. Terus polis tu sadaqallahul azim. Nampak nak lena. Mereka ni bukan boleh ustaz tu. Kalau ceramah betul ya, dia buat tengok dinding, buat tengok ustaz gila lena. Saya merapu sikit dah tengah hari tu. Boleh no. Sebab saya baru ni ceramah di Pantai Remeh. Orang perempuan belah ni, orang lelaki belah ni. Ni orang perempuan belah ni, lelaki belah ni. Yang duduk depan tu latah. Lepas tu dah duduk lena belah tu, dah duduk depan latah. Lepas tu dia tengok saya. Lepas tu berdengkok lah tu. Dengar punya dekat. Saya, boy! Dia jaga-jaga. Ustaz bodoh. Nak ambil aku kena. Kena bodoh tu kan. Saya pun senyap lah, tak berani dah. Nak derekah orang kan. Duduk saat lama, dia lena pula dah. Dia bunyi pula tu. Orang nak tengok, dia berkata biar-biar kat dia. Saya tegur, hoi, makcik tu jaga, dia bangun. Dia latah terus, ustaz, babi. Ambil terus. Saya balik terus, tuan-tuan kena maki. Ada sini latah tak? Tak ada. Hei! Jaga. Saya kan boleh. Dapat lena jaga. Petang ni dapat lena jaga. Ni. Kat mana tahu? Lupa dah. Aku lupa dah. Tadabbur. Jadi kita faham. Jadi alhamdulillah boleh faham Quran.
Jadi ambil daripada tu. Sebab tu ambil dalam Ramadan ni yang ada baki ni. Sebab apa? Nak bagi faham Quran, kita bagi faham makna. Bila faham makna, Ramadan cukup senang. Cukup senang. Kan? Senang. Waktu lain sibuk. Ramadan ni banyak masa. Allah, senanglah hafal Quran. Senang hafal, senang faham. Kalau kakak faham, Allah, sedap. Orang baca Quran tu, dia baca lagi sedap kan? Kita dengar lagi sedap. Dia tak rasa puas tu. Alah, ni kena kat aku ni, ya Allah. Kena macam tu. Kita akan rasa, sebab tu ada orang dengar Quran menangis. Kita tak ada rasa apa, sebab tak ada roh tu, tak ambil kepeluang. Jadi ingat, kesempatan yang ada. Yang kedua, tadabbur, bagi faham. Ambillah macam mana pun, tuan-tuan ambil keputusan. Saya belajar bahasa Arab daripada Quran 3 bulan aja. 3 bulan saja saya boleh menguasai bahasa Arab. Bulan keempat saya dah boleh mengatur bahasa Arab, nak tulis. Kemudian bulan keempat tu saya boleh dah i'rab. Kenapa alhamdu tak baca alhamdi? Kenapa tak baca alhamda? Ayah saya umur 86. Allah, dia nahu sorab ni jangan tanya. Tapi tak boleh cakap Arab. Nak cakap tu nak susul lambat. Tapi orang baca silap sebut dia tahu. Sebab dia faham Quran, dia tahu i'rab Quran tu. Sebab tu Quran ni kalau kita tengok kan, kalau kita tengok orang pelajar-pelajar pelajar kami tahun yang ketiga depa mengaji apa nama disebut sebagai apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dia panggil apa? Qiraat. Ada guru yang akan ajar qiraat. Betul tak betul? Maliki yaumiddin. Betul tak? Betul. Kan kata tak betul? Tu qiraat. Ihdinas sira. Betul tak? Betul. Sebab tu kena mengaji. Ihdinas sira boleh baca, ihdinas sira pun boleh baca. Alaihum boleh baca tak? Boleh, betul. Alaihimu pun boleh juga. Jangan pula alaihum ghairil maghdubi alaihum waladdallun. Boleh ada baca. Lepas tu kita pula amun. Jam tuan-tuan. Tu tak boleh, tak ada tak amin tetap amin. Sebab tu kan pernah berlaku kan, kata ada orang buta. Orang buta duduk di Perak. Bisa kan? Buta, kalau buta dia sebut apa? Botek. Betul kan? Buta disebut botek. Sebab tu di Perak dia tak ada putera mahkota. Dia tak ada kan? Betul tak? Kan? Dia ada raja muda kan? Cuba bayang kalau ada putera mahkota. Pergi kat buta. Kita persilakan putera mahkota jam. Orang botek ni cerita ni kan. Dia pun tak boleh ustaz, nampak macam nak lena aku merapu. Kan? Dia pergi semayang dekat Ampang. Imam tu baca qiraat. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Dia duduk belakang. Silap ni patut panjang. Dia baca pendek. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka ihdinas sira. Macam mana zira? Rupanya qiraat. Alaihum, terkejut tu. Dia pun tak apalah, lantak je lah. Yang penting aku semayang. Tiba-tiba imam tu baca qiraat surah. Dia pun dengar dengan kawan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Terus dia kali kat member dah. Woi. Orang kita. Orang botek. Rupanya qiraat. Tu sebab tu kita ni kena mengada ilmu. Kan? Jadi kita nampak baru dia bergelak tu. Kau boleh ni 1, 2,5 oi. Aku pun mengantuk juga. Saya daripada Kuala Lumpur semalam bertolak pukul 2 pagi sampai subuh tak lena ni. Kerana janji dengan Abang Sazali kita mai juga. Anak saya kena penyakit SLE. Tahu tak SLE? Siapa tahu kan? Dia leukemia atas. Leukemia ni memang tak ada harapan lah. Dia ada bawah tu SLE lah. Autoimmune. Darah putih ni memakan darah merah, makan more. Jadi menyebabkan dia tak boleh mengandung. Jadi terpaksa tangan ni bengkok tu. Cerita pasal anak pula. Okey, boleh. Tadabbur. Jadi saya bertolak main bersama. Jadi tuan-tuan jangan lena tau. Aku tak lena hari ni. Yang ketiga, ta'mal. Pertama, tilawah. Yang kedua, tadabbur. Yang ketiga, kena ta'malu, kena beramal dengan Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran. Quran tu akan bagi syafaat kita di akhirat. Syarat dia kena apa? Kena beramal. Alhamdulillah turun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Sebut pasal puasa, kita semua pakat puasa.
Sebut zakat, kita zakat, betul tak? Sebut sedekah, kita sedekah, kita beramal lah tu, kan? Jadi syarat dah. Kerana apa? Kerana beramal ni tuan-tuan bukan senang untuk kita beramal, kecuali kita baca dan kita faham. Kalau syarat yang pertama kedua tak ada, nak amal macam mana? Faham pun tak, baca pun tidak. Quran ni Allahu Akbar, hebat tuan-tuan. Saya cerita tuan-tuan kan, kalau kita tahulah. Contohnya Quran ni dia sebut wasyamsya dhiya'a. Tengok 1400 tahun. Wasyam, matahari, dhiya'a, mengeluarkan cahaya. Tapi bulan dia tak sebut. Wal qamara dhiya'a, tak. Wal qamara nura. Kenapa wal qamara nura? Kerana matahari memantulkan cahaya. Macam mana Nabi tahu? Sedangkan dia buta huruf. Ini wahyu Allah. Tiba-tiba kau tak baca, rugi. Tak tadabbur, rugi. Wasyamsya dhiya'a, matahari menerbit, mengeluarkan cahaya. Tengok hebat dah Quran. Sebab tu ada orang kaji ayat ni, Allah buka pintu hati dia masuk Islam. Ni kulit kita ni. Dalam sains kata apa? Epidermis, dermis and adipose tissue. Epidermis lapisan atas. Lepas tu epidermis, dermis tengah sikit. Lepas tu tisu lemak. Quran sebut fi butuni ummahatikum qalqan min ba'di qalqin fi zulumatin salas. Aku jadikan dalam perut ibu kamu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Tak payahlah Quran sebut fi zulumatin epidermision, dermision and adiposition. Tak payah. Tengok hebat dah Quran. 1400 tahun. Nabi tahu tak sains apa semua ni? Mukjizat. Tiba-tiba kita tak baca Ramadan ni. Rugi. Tengok lagi. Allah sebut dalam Quran. Boleh tak kita naik ke langit? Boleh tak adik? Kita naik ke langit? Boleh. Allah sebut dalam Quran. Ya maksyaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Wahai jamaah jin dan manusia, tembusilah penjuru langit bumi. Kamu tak boleh tembus kecuali sultan. Sultan tu kuasa. Apa maksud kuasa? Roket power. Roket. Tengok Quran sebut, kita tak baca, rugi. Kita tak faham, rugi. Contohnya ni kejadian kan, ovum bercantum dengan sperm kan, ovum bercantum dengan sperm mengeluarkan zygote. Lepas tu embryo, lepas tu fetus, kemudian newborn baby simpan dalam uterus. Summa khalaqna an-nutfata 'alaqa fa khalaqna al-'alaqata mudghah fa khalaqna al-mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kami jadikan daripada air mani bercantum dengan ovum, kemudian jadi seketul darah, seketul daging, apa semua ni disalut dengan tulang belulang, disimpan tempat yang namanya rahim. Rahim tu apa? Uterus. Tengok Quran hebat tak? Kita baca tak faham. Tapi ada orang faham datang jumpa saya, seorang cikgu, saya cerita, Ustaz, can you elaborate regarding Quran and science? Dia orang putih. Saya kata, you want to know Quran? Follow me. Saya bawa dia pergi satu bilik, saya terang kat dia 1 jam. Lepas 1 jam, Ustaz, I want to be a Muslim, nak masuk Islam. Saya kata, okey, ikut saya, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia pun ikut. You still have a father, mother? Ada mak ayah? Ya. Don't declare yourself as a Muslim. Saya kata, jangan bagi tahu lagi. Takut ayah dia, mak dia marah. Rupanya balik dia declare, ayah, mak, now I am a Muslim. Ayah dia ikat tangan, kurung dalam bilik. Dia lari keluar. Hari Ahad tu datang jumpa saya, Ustaz, saya kena ikat tangan. Dia orang tak bagi keluar daripada rumah kerana saya masuk Islam. Nak pergi register. Saya kata, tak apalah, baliklah. Beli periuk, beli makanan halal punya, bukan supermarket KK ini boykotnya. Sempat lagi tu kan. Jadi yang ini bawa balik, masak, makan sekali. Rupanya dia masak-masak, dia duduk atas meja, mak ayah duk ada ni. Dia letak makanan, mak ayah dia tak lari. Dia nak makan, mak dia, ayah lari. Tak bercakap dah. Sebab apa? Sebab masuk Islam. Berapa lama? 3 years, 3 tahun. Ingat, kakak, kita dekat dengan agama Allah uji. Bila uji, ingat, bila uji kita akan jadi law kana 'aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihim syuqqah. Jika apa yang kamu suruh ini mudah bagi kamu, jalan yang senang, semua orang akan ikut kamu. Tapi ujian,
lagi dekat dengan agama, lagi ujian. Kadang anak-anak kita tak suka kita apa dah, duk tegur selalu, semayang ye, betul tak? Semayang dah tua-tua dah semayang, anak hang esok nak jaga. Itu hang tak semanu, anak hang mak ni letiak. Mula ada orang tak suka. Jangan pula kita rasa kita dah mengaji ni tunjuk alim. Jangan rasa aku ahli syurga dah. Tak. Jangan. Kalau ada yang tu silap kita. Kan? Jadi apa yang berlaku? 3 tahun. Tahun keempat ayah dia kena stroke. Duduk ICU. Bila duduk ICU, rupa-rupanya orang Cina dia tak tunggu. Dia tunggu. Ayah dia wire penuh ni. Ayah dia duduk nazak kan. Tu. Dia tunggu. Tiba-tiba ayah dia buka mata. Bila buka mata dia bisik kat telinga, ayah, la ilaha illallah. Sebab tu kita kalau nak ajar orang yang nak meninggal, lain, lembutkan dia. Jangan pergi, la ilaha illallah, la ilaha, syahid terus. Pelan-pelan. Tapi bila dia dah sebut dah la ilaha illallah, jangan ulang lagi, nanti dia boring. Tu cara kaedah. La ilaha illallah ya. Jangan lupa nak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ingat jangan sebut dah. Sehari dia marah. Dia marah, malas. Mau sebut tu. Dia tak bercakap. Ni ayah jangan lupa. Ayah, dia tengok dia bergerak itu. Tak apa dah, tinggalkan. Saya tengok dia lupa pula, dia kesah. Ayah jangan lupa ya. La ilaha illallah. Sebab saya pernah ajak ayah mak saya. Ketika mak saya masih hidup. Kan, ajak mak, jangan lupa mak, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Saat mak saya nak mati. Mak saya mati pukul 5.32 pagi Jumaat. Tahu tak apa bisikan ayah saya kat mak saya di saat last dia bisik? Yang dia sebut yang umur 78. Sebut yang. Kakak-kakak, suami sebut yang tak? Baru ni kan saya cerita. Saya pergi Mekah. Pak cik tu umur 78, dia panggil isteri dia, Darling. Saya dengar berbulu. Saya kata pak cik umur 78, panggil darling oh. Dia kata aku panggil darling lah, aku tak buat duit, aku nak pinjam duit dia. Ada satu di Pendang tu dia panggil apa bini dah? Hut. Bini dah jawab kat dapur. Hut. Rupanya itulah ikatan sayang tu kan. Kau panggil lah abang. Dia panggil Wood, kesian kawan tu kan. Panggil lah abang. Penghujung hayat kita ni. Isu kau tak ada kan. Ni suami tengok bekas minum yang kakak minum, teriak. Mak saya meninggal malam pertama, ayah saya relax lah. Hari kedua pagi tu, hari Sabtu, teriak. Kata apa ayah, aku tak boleh tengok baju mak hang. Dia kata kami ambil simpan habis sampai dah ni 6 tahun dah tak mau menikah. Baru nak murid dia main berkenan kat dia, bagi surat kat saya, buat gambar. Saya pun pergi, ayah ni ada orang berkenan. Aku tak mau. Marah kami. Ni gambar segak umur 54. Aku tak mau. Dalam hati pasal apa 54 berkenan kat dia, tak berkenan kat aku. Aku 56 okey lagi. Tak mau dia. Tak mau. Ni gambar tak mau tengok. Tak mau sudah. Beram tu. 3 hari dia main ketuk pintu. Ri, ada apa? Gambar ada gambar. Dia pakai orang tua ni tu. Tapi tak menikah kat sampai macam tu. Ni panggil yang terbaik. Ni saat ayah saya mak nak mati, dia kata apa? Yang kalau anak pipi aku redha, dia kata. Dia sebut macam tu. Anak pipi aku redha. Mak saya pun sebut Allah, terus meninggal. Agak-agak kak nak mati esok, suami sebut macam tu tak? Tak dan sebut lah, duk sebut dah bila orang tua ni nak mati tu. Hidup lah memusahkan. Kalau ada something wrong dengan kita. Sebab tu kita yang ada mak ayah ni kan, adik-adik kan, ingat saya dah mengalami dah kehilangan tu. Sunyi sunyi kan. Kita pernah ada mak ayah kan, selalunya balik 5 hari tu kan, ketupat tu ada lagi. Kalau balik hari raya, ketupat tu ada lagi, dia simpan. Kadang nak balik rumah ni, mak saya ni walaupun dia sakit 5 penyakit, darah tinggi, kecil mana, buah pinggang, semua ada. Ni anak-anak nak keluar rumah tu, dia tunggu depan pintu. Lagi mana lampu kereta duk ada. Lah ni rindu tuan-tuan. Bila keluar rumah tak ada orang tunggu lah. Sebab tu kak, kecil kan, ada anak, railah dia. Walau macam mana pun doa yang baik. Ni dia tunggu dulu sampailah ni apa? Lampu belakang tu tak ada, baru dia masuk rumah. Dan 5 hari saya balik raya, ni selalunya apa? Dupat tu ada lagi, dia simpan. Lah ni balik rumah tak ada dah. Bila balik rumah tu ada.
Masuklah rumah, bilik tu ada. Masuklah bilik, katil tu ada. Orang atas katil tu tak ada dah. Sayu. Ni nak raya ni kan sunyi rasa. Kehilangan. Sebab tu kita ni ada mak ayah ra'i. Ra'i kan. Doa yang terbaik. Ni. Alah, momentum sedih pula dah. Kan. Aduh, tak apa. Kat mana tadi? Lupa dah pun. Tak malu. Bagi haji ingat. Kita beramal lah dengan Quran itu. Jadi alhamdulillah yang Cina tadi kan. Yang Cina tadi. Jadi dia bila ajar tu kan, sampai satu ketika, yang kedua buka mata, dia pun sebut la ilaha illallah. Ayah dia pejam mata lagi. Tiba-tiba ayah dia buka kali ketiga, dia buat nada sayu. Ayah, jangan lupa la ilaha illallah. Tiba-tiba ayah dia hangguk kepala. Hangguk kali ketiga, mati. Bila mati, dia telefon saya, Ustaz, ni ayah saya mati, Islam. Saya kata, bukti macam mana? Hangguk. Saya kata, mana boleh bukti hangguk? Dia kena isi borang. Pejabat agama kan, kena sign. Itu macam mana? Tak boleh. Selagi mereka buat argue macam-macam, kena tindakan pula. Itu macam mana? Dia kata, tak tahu dah, tak apa. Itu ayah kamu dengan Tuhan. Rupa-rupanya bila mati sebagai seorang Cina, kena simpan 7 hari. Kan 7 hari nak simpan. Saya pergi ziarah, tengok ayah dia, Allah, handsome-nya. Mereka make up dengan blazer apa semua. Rupanya duduk dalam randa tu lah, sebab tak ada bukti kan. Hangguk ya. Jadi rupanya bila nak ke bumi tu kena kandar, sebab long tu berat. Bila angkat tu, rupanya anak ni semua kena lalu di bawah nak buang sial. Jadi dia kena pakai baju hitam tu, ada tanda putih kuning, hijau, putih hitam kan. Dia tanya saya, Ustaz, boleh tak kalau pakai? Saya kata pakai ya. Ini bukan akidah. Dia pakai tu. Lepas tu pula kena lalu bawah. Dia kata, Ustaz macam mana ni? Lalu lah, tak ada apa Rupanya bila dia lalu bawah tu, semua yang ada ni, adik-beradik dia maki dah. Dalam bahasa Cina, kurang ajar, masuk Melayu. Dia kata masuk Melayu, bukan masuk Islam. Masuk Melayu, anak tak kenang jasa, anak durhaka. Dia duduk dengar lah. Lepas tu dia main saya, dia teriak, Ustaz tu, dia pun duduk maki saya. Saya kata, buat tak tahu sudah. Dia kata, memang Ustaz boleh buat tak tahu, Ustaz tak faham. ni saya, ni faham. Betul lah tu. Dia cakap Cina, aku tak faham. Dia kata, buat macam tak faham macam saya. Dia buat tak tahu. Rupanya bila ke bumi, mak dia balik. Kan 7 hari mereka tak tidur. Sebab orang pakat main ra'i, main teriak lah macam-macam kan. Mak dia lena, jaga-jaga. Mak dia terkejut. Rupanya dalam mimpi tu, mak dia mimpi ayah dia duduk dalam taman yang cantik, yang tak pernah tengok dalam dunia ni. Dan mak dia duduk dengar ayah dia sebut kalimah apa tu, dia tak faham. Dia jaga-jaga, dia kata, what you have done to your father? Apa kamu buat kat ayah kamu? Buat apa? Aku tengok ayah hang duduk di taman yang tak pernah jumpa dalam dunia ni. Lepas tu ayah hang duduk sebut apa tu, kalimah aku tak faham. Dia pun cerita, ketika ayah nak mati, ayah buka mata, saya sebut kat telinga, la ilaha, kalimah ni dia kata. Ayah hang sebut, kalimah apa ni? Inilah kalimah yang mengislamkan orang bukan Islam. Dia tak ajak aku kalimah ni. Aku nak masuk Islam, nak masuk surga macam ayah hang. Malam tu mak dia masuk Islam. Mak dia kejut, adik dia semua masuk Islam. 4 tahun saya jumpa cikgu ni, saya tanya, cikgu 4 tahun masuk Islam, berapa orang cikgu tarik masuk Islam? 4 tahun saya masuk Islam, saya telah mengislamkan 34 orang. Kita 60 tahun baru nak jinak dengan agama. Alhamdulillah lah, Tuhan buka pintu hidayah. Ada di kalangan kita anak kita Quran pun tak boleh baca lagi kan. Ada di kalangan anak kita tudung pun tak pakai lagi. Ada di kalangan kita, ya Allah, jauh dengan agama. Ni alhamdulillah kita duduk dekat Kedah ni, kakak-kakak, abang-abang. Alhamdulillah Allah bagi kita ni kesempatan yang ada untuk dekat dengan agama. Penghujung hayat kita ni dekat dah. Saya 56, kawan saya 8 orang dah mati. 56 dia, 8 orang. Ni seminggu sebelum perjumpaan masuk Ramadan, kami buat perjumpaan nak sambut apa? Inilah alumni kelas. Depa mai tu saya tengok semua tua-tua. 56. Mai tengok usuk ada pandangan, gigi pun tak ada apa dah tak ayah mas setuju. Aku nak dengar ni hang cakap ke hang bapa cakap. Gigi semua tak ada, depa kerja menang. Dengan uban penuh. Saya kata ni apa, ada penyakit tak? Tak ada penyakit. Betul ke? Ada, kencing manis, darah tinggi, semua ada penyakit. Dia bertanya saya, Ustaz ada tak? Saya alhamdulillah tak ada. Tahu pasal apa? Tak pernah cek. Kalau cek tahu sakit.
kan. Tak nak cek, saya takut cek. Di hospital kalau cek lah, takut kan. Tapi nak bagi tahu kata itulah, kan. Kita beramal. Akhirnya apa yang berlaku, itulah. Ya. Kerana apa? Kerana kefahaman Al-Quran. Kita beramal dengan dia. Yang keempat, ialah apa? Watahfadhu. Kita hafal. Kita jaga dia dengan hafal. Kalau bolehkan Ramadan ni kakak-kakak bagi ingat surah Mul. Ustaz di sini, Ustaz kalau lepas semayang dia baca tak surah Mul? Baca tu, kami buat macam mana tahu? Dekat kampung saya, bukan di sekolah. Photostat kan surah Mul dua muka kan. Buat macam itulah apa minit tu kan. Jadi tak di depan tu. Jadi orang kampung tetap lepas Isyak pakat baca. Rupanya 2 minggu ya. Lepas tu semua tak tengok dah. Lah ingat dah surah Mul. Alhamdulillah kita buat macam tu. Lepas tu kita buat macam mana? Ni, Waqiah pula. Buat letak mula. Lepas ni Waqiah pula. Mul ingat, Waqiah ingat. Ni kita duduk di sini kan kawan-kawannya. Kak bagi ingat pertama surah Mul. Wa hiya mani'atul min adzabil qabr. Allah jauh daripada azab kubur. Ni malaikat bila masuk dalam kubur, malaikat nak tanya. Peguam bela kita esok ialah apa? Quran. Jangan tanya dah dia pernah baca Quran. Jangan tanya dia pernah semayang. Siapa tolong jawab? Quran yang tolong jawab. Syarat dia kena hafal ya. Bagi ingat. Surah Mul ingat dah. Kakak cuba angkat tangan. Siapa ingat surah Mul? Seorang. Lagi? Tak ingat juga? 2, 3. Adik, siapa ingat surah Mul? Oh, semua ingat. Waqiah? Sajadah? Alhamdulillah. Siapa hafal 1 hingga 5 juzuk? Okey, siapa 1 sampai 10? 1 hingga 15? 1 hingga 30? Angkat benar-benar takut. Kak bagi ingat kak, Ramadan senang ingat. Saya hafal, ingat kita nak ubah orang, jangan ubah orang, kita ubah diri. Saya nak anak saya hafal Quran, saya hafal Quran. Hafal yang mana boleh lah, bukan hafal semua kan. Hafal yang mana ayat penting, surah penting dah. Saya hafal surah Mul, surah Sejadah, Baqarah ingat sampai duduk yang ketiga. Boleh ingat lah. Kalau orang baca tu, kalau silap kita tahu lah. Boleh ingat lah. Masa mana? Masa Ramadan. Kalau bukan Ramadan, tak ingat. Dia kacau macam-macam. Tapi Ramadan tak tahu nak buat apa, tengok Quran, ingat. Dia boleh ingat. Kalau boleh kan, surah Mul, surah Jadah, satu lagi Waqiah, dan jangan lupa ambil daripada amma yatasaalun sampai bawah. Bagi ingat. Baca selalu. Kalau orang lelaki guna sebagai sembahyang waktu. Kan? Kita kalau sembahyang kan, lepas daripada sembahyang maghrib, tak tahu nak buat sunat kan. Allah buat sunat kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was sabihati sabha fas sabiqati sabqa. Kan? Sembahyang tu sebab tak ganggu orang. Baca lebih banyak pun kita tak ada buat apa. Sebab apa? Bagi boleh ingat. Orang lelaki bagi ingat surah ni, Mul, Sajadah, Waqiah. Yang tu penting tu bagi kita lah sebagai bekal kita di akhirat esok. Kan? Yang keempat, nak tutup. Yang kelima. Yang kelima mestilah tabligh. Tabligh tahu pada? Menyampaikan. Bila kita dah faham Quran, kita duk baca selalu, kita tahu, kita beramal, sampaikan. Walaupun satu ayat. Balighu anni walau ayah. Sampaikan, bagi tahu. Aku tahu banyak ni. Bagi tahu aja. Tapi mesti beramal dengan keadaan ada nasnya. Jangan beramal tanpa ada nas, ambil ikut suka. Jangan. Kita tak mau ada tambahan-tambahan yang menyebabkan kita tak dapat pahala. Mesti beramal dengan ada nas. Maksud dia ada Quran, hadis. Ini amal Nabi suruh. Kita amal. Kan? Lepas sembahyang. Selalunya lepas sembahyang kita baca apa? Saya kan umur 56, saya akan baca ni. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi'u ya mu'id ya rahim ya wadud ya fa'alul lima yurid aghnini bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwa. Boleh dengar tak? Kak amal kak. Pertama, wa yahfadhu maluhu wa waladuhu. Allah jaga keluarga kita. Kemudian yang kedua apa? Wa yarzuquhu la yahtasib. Allah bagi rezeki yang tak disangka-sangka. Ni. Yang ketiga apa? Allah jauh kita daripada gangguan-gangguan yang lain. Ni, saya baca ikut boleh tak? Boleh? Allahumma
Ya Ghani, Ya Hamid, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Fa'alul lima yurid. Aghnini bihalalika an haramika wa bita'atika an maksiatik wa bifadlika amman siwak. Baca lepas semayang 3 kali, murah rezeki. Lepas tu Allah ampun dosa kita, Allah jaga keluarga kita. InsyaAllah keluarga kita duduk di jauh Kampar ke, abang kita kan daripada Kampar, Allah jaga. Keluarga kita duduk Negeri Sembilan ke, Allah jaga semua. Rezeki Allah bagi melimpah ruah. Ni saya lepas, tapi kalau baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia suruh baca lepas Jumaat 3 kali. Tapi kita ni dah umur 50 lebih, baca lepas semayang. Saya lepas semayang saya baca, Allah bagi murah rezeki dah. Lepas tu Allah jaga. Anak saya 6 orang hafal Quran. Menantu apa-apa. Alhamdulillah. Bila balik kan, lepas semayang maghrib kan, masuk rumah saya ada 10 bilik. Semua baca Quran. Tenang. Allah jaga. Oh, penting loh. Allahu Akbar. Jadi insyaAllah kita sampaikan mana yang boleh. Dan satu lagi lepas semayang, jangan lupa Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta Allah bantu ni, apa ibadat yang kita buat ni Tuhan terima. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau tak tahu nak buat apa kak buat apa? Kak jangan lupa kalimatan ni 2 kalimah khafifatan ala lisan, mudah disebut. Wa habibatan ila rahman, Allah suka. Wa saqilatan fil mizan, berat timbangan. Zikir ni jangan tinggal. Apa dah? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih. Macam duduk dengan ceramah dia kan, hati main lah. Subhanallah. Jangan bagi main saja, mulut kena sebut. Baru hidup. Kalau kita ni banyak zikir dalam hati, zikir hati tak edi. Dia kena sebut juga dengan kalimah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Kalau hati saja, jangan, biar mulut sebut. Macam tu kita nak kereta kan, astagfirullahalazim, mulut bagi sebut. Astaghfirullah, baru hati akan bergerak. Kalau hati bergerak, mulut tak sebut, tak edi. Tapi kalau duk buat selalu, kau akan rasa, abang akan rasa macam mana? Bila kita tidur, habis kita tidur, jaga, tetap juga akan rasa zikir. Itu nikmat tu. Siapa yang rasa tu dia ada nikmat. Maksudnya kita zikir astagfirullahalazim, astagfirullah. Tiba-tiba terlena. Jaga-jaga, mulut kita tetap sebut juga. Hati tetap hidup. Maksudnya kita dah rasa nikmat zikir dah. Jadi insyaAllah penuhi Ramadan ni, jaga hak Al-Quran, insyaAllah tuan-tuan semua akan jadi hebat. Cukuplah talarat tu, tak larat dah pun. Tapi kalau letak ayat ni, aku boleh juga sambung. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih Ustaz Jeffrey sanggup jemput saya. Puak Kidah, Abang Sadali kita mana? Abang Lim. Patutnya saya semalam, tapi anak saya ada masalah sikit, jadi saya ubah sini. Jadi insyaAllah semoga ada kebaikan. Lepas ni ada 200, boleh ke Ustaz? Saya pun ada kuliah apa, panggil kumai ya. Kalau sebulan sekali tu bolehlah tengok-tengok abang-abang kita kan. Kita bukan apa pun, ilmu tak banyak tapi bolehlah. Saya jenis motivator, bagi semangat ke orang. Dapat ilmu sikit, bagi semangat. Sebab tu kakak tak boleh lena kan, nampak? Sebab saya memang pandai tang apa masuk mulut aku ni. Saya suka bagi orang semangat lah kita. Jadi insyaAllah jumpa lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.